Perang menjelang kiamat. Al-Malhamah Al-Kubra hanya terjadi di akhir zaman dan merupakan salah satu daripada tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda-tanda kiamat adalah terjadinya pertempuran di antara kaum muslimin yang merupakan tentera Isa alaihissalam dan bangsa Yahudi yang menjadi tentera Dajjal pada akhir zaman. Sehingga pada suatu masa, pokok-pokok dan batu berkata kepada tentera Islam tentang kedudukan orang Yahudi yang bersembunyi di belakang mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi orang Yahudi dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah orang Yahudi di belakang batu dan kayu. Lalu batu dan kayu berkata, wahai orang muslimin, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakang aku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Al-Khazad yang tidak berbuat demikian kerana ia termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siri peperangan di dunia tidak pernah terhenti, khususnya melibatkan dua kumpulan besar yang masing-masing mempunyai tujuan tertentu, sama ada menguasai atau menghadapi. Apabila mendengar perkataan perang, pasti akan melibatkan nyawa dan kemusnahan yang besar. Kaum muslimin secara umumnya sudah berperang dengan kaum Yahudi sejak zaman Nabi SAW. Mereka dapat mengalahkan kaum Yahudi itu dan mengusir mereka dari Jazirah Arab. Nabi SAW bersabda, maksudnya, sungguh aku akan mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, hingga tidak ada yang aku biarkan kecuali yang beragama Islam. Hadis riwayat Muslim. Siri peperangan ini akan terus berlaku sehingga peperangan besar sebelum kiamat muncul. Peperangan yang dikenali dengan Al-Malhamah Al-Kubra ini merujuk kepada perkataan lam yang bermaksud daging. Maka Al-Malhamah adalah daging-daging yang menggambarkan situasi peperangan dan pembunuhan yang besar berlaku. Disebabkan peperangan ini, ramai tentera dan orang awam terbunuh. Al-Malhamah Al-Kubra ini hanya terjadi di akhir zaman dan merupakan salah satu daripada tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini banyak disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh ramai ulama. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, pemakmuran Baitul Maqdis merupakan tanda kehancuran Yazrid dalam kurungan Madinah. Kehancuran Yazrid merupakan tanda permulaan Al-Malhamah. Permulaan Al-Malhamah merupakan tanda pembebasan kota Konstantinopel. Pembebasan kota Konstantinopel pula adalah tanda kemunculan Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Apabila meneliti pembahasan hadis Al-Malhamah Al-Kubra ini, peperangan yang akan berlaku adalah melibatkan Islam dan Kristian yang merupakan seteru pemusuhan yang sudah berlaku pada masa lalu. Bagaimanapun, dalam hadis tersebut, Nabi SAW tidak merupakan perkataan Nasara, orang-orang Kristian dalam kurungan, atau Nasraniyah dalam kurungan agama Kristian, tetapi mengemukakan nama Rom. Penggunaan nama Rom ini adalah sebahagian simbol kekuatan golongan Kristian dan Nasrani dan mudah difahami oleh sahabat baginda pada masa tersebut. Pada saat tersebut, golongan Kristian adalah mereka yang mempunyai kuasa besar dan bertapak di Rom, mempunyai Empire Byzantine. Walau bagaimanapun, Empire Byzantine Rom telah dimusnahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika pembukaan kota Konstantinopel pada tahun 1453 Masihi. Menerusi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, terdapat beberapa peristiwa menjelang berlakunya Al-Malhamah Al-Kubra. Antara fitnah berlaku berleluasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya akan berlaku ketika hampirnya Al-Malhamah, fitnah-fitnah di mana pada masa itu hati seorang lelaki akan mati seperti badannya akan mati. Hadis
riwayat Abu Hama Al-Dani. Fitnah yang sedang melanda umat akhir zaman pada hari ini akan terus membara sehingga menjadi asbab kepada berlakunya kematian dan pembunuhan. Dalam situasi ini, setiap manusia tidak akan terlepas daripada fitnah, sehingga mereka yang berilmu dan beriman juga terpalit dalam fitnah akhir zaman ini. Dalam masa sama, pasukan tentera Islam mula ditubuhkan dan diperkuatkan. Nabi SAW bersabda, maksudnya keadaan agama ini akan sampai kepada suatu masa kamu sekalian menjadi tentera yang berpasukan. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman dan satu pasukan di Iraq. Ibnu Hawalah berkata, pilihkan untukku dalam kurungan tempat terbaik, wahai Rasulullah. Jika aku menemui keadaan tersebut, lalu baginda bersabda, hendaklah engkau menetap di Syam kerana sesungguhnya ia adalah bumi Allah yang terpilih daripada kalangan hamba-hambanya. Adapun jika kamu sekalian enggan, maka hendaklah kamu menetap di Yaman dan minumlah dari kolam-kolam air kamu. Sesungguhnya Allah telah menjamin untukku menjaga dan kurungan daerah Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Malhamah Al-Kubra ini akan terjadi di Ahmad atau Dabiq, dua tempat berdekatan dengan Halab di Syria dan Antakya di Turki. Perkara ini bersandarkan kepada sabda Nabi SAW yang bermaksud, tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Rom akan turun berhimpun di Ahmad atau Dabiq, lalu keluar menghadapi mereka sekelompok askar di Madinah antara sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Maka tak kala mereka berhadapan, bangsa Rom berkata, biarkanlah kami memerangi orang-orang yang mengambil tawanan daripada kami. Kaum muslimin menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Maka terjadilah peperangan antara mereka. Lalu ada sepertiga yang kalah, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa mereka untuk selama-lamanya, dan sepertiga lagi terbunuh sebagai sebaik-baik syuhada di sisi Allah, dan sepertiga lagi akan memperolehi kemenangan. Mereka tidak akan ditimpa sebarang fitnah selama-lamanya. Lalu mereka akan menakluki Konstantinopel. Kemudian ketika mereka sedang membahagikan harta rampasan perang, di mana mereka akan menggantungkan perang-perang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba syaitan meneriak terhadap mereka, sesungguhnya Al-Masih dalam kurungan Dajjal telah muncul dalam kalangan keluarga kalian. Maka mereka pun segera keluar, sedangkan itu hanyalah satu pembohongan. Apabila mereka mendatangi Syam, ia pun muncul. Maka ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk peperangan dan merapikan barisan, tibalah waktu solat. Lalu turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Lalu ia mengimani mereka. Apabila musuh Allah Dajjal melihatnya, nescaya ia akan mencair sebagaimana garam mencair di dalam air. Seandainya ia membiarkannya sahaja, nescaya ia juga akan mencair sehingga binasa. Akan tetapi Allah ingin membunuhnya dengan tangannya. Lalu baginda memperlihatkan mereka darahnya yang melekat di tomboknya. Hadis riwayat Muslim. Justru itu gambaran peperangan ini akan berlaku pada ketika kemunculan Imam Al-Mahdi, dan peperangan yang berlaku sengit sehingga mengambil masa yang agak panjang dan mengorbankan nyawa yang ramai. Walau bagaimanapun, masanya hanya diketahui Allah SWT.